Dan pastinya pada ketika ini kita ingin melihat kepada keputusan yang disampaikan oleh Mahkamah Rayuan ini. Berada menerusi talian pada ketika ini adalah Datuk Salahuddin Saidin, Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama sekali lagi dengan kita di Astro Awani ini, melihat kepada keputusan hujahan penghakiman yang seperti yang saya sebutkan tadi, setebal lebih kurang difahamkan beratus muka surat sebenarnya, Datuk. Tetapi bagaimana kita ingin memahami proses seterusnya dalam proses penghakiman di peringkat Mahkamah Rayuan ini, dan juga apa yang boleh kita jangkakan pada akan datang iaitu peringkat mahkamah tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan nanti, Datuk? Baik, Mahkamah Rayuan telah mengupas satu persatu dan telah memberikan alasan-alasan kepada keputusan mereka hari ini di dalam menolak rayuan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan untuk itu bermaksud hukuman sabitan dikekalkan dan juga hukuman selama 12 tahun penjara dan 210 jumlah denda, 210 juta denda juga dikekalkan. Ini bermakna pihak Datuk Seri Najib mempunyai tempoh masa 10 hari untuk memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Persekutuan atas keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan itu tadi. Dan di Mahkamah Persekutuan nanti akan berlaku sekali lagi proses yang sama, yang mana kedua-dua pihak akan membentangkan kes mereka sekali lagi berdasarkan kepada alasan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan di dalam mengekalkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Dan apa yang boleh saya katakan tadi berkaitan dengan keputusan Mahkamah Rayuan, saya hanya nak ingin menyatakan bahawa proses pentadbiran keadilan negara telah dilaksanakan dengan cara yang baik. Ya, sebab ini adalah satu proses yang dipanggil rule of law, yang mana pihak-pihak yang terbabit dalam kes ini telah diberi peluang hingga ke Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk membentangkan kes mereka bagi memastikan bahawa sabitan dan hukuman yang dijatuhkan tersebut telah mengambil kira pelbagai perspektif. Ya. Dan ini bukan berakhir di sini saja. Malah ada satu lagi peluang Datuk Seri Najib untuk meneruskan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Dan di Mahkamah Persekutuan nanti akan dibicarakan di hadapan hakim-hakim yang lebih berpengalaman, lebih orang kata lebih senior untuk meneliti semula segala hujahan oleh kedua-dua pihak. Dan andai kata pihak pembelaan ingin lagi membangkitkan isu berkaitan dengan keterangan-keterangan baru yang ingin mereka kemukakan, mereka boleh bawa perkara ini ke Mahkamah Persekutuan, yang mana Hakim Mahkamah Rayuan juga ada memberikan komen berkaitan dengan peluang pihak pembelaan membangkitkan isu yang sama di Mahkamah Persekutuan. Jadi proses ini akan berterusan. Dan akhirnya nanti apabila Mahkamah Persekutuan membuat satu keputusan, andai kata mengekalkan sabitan dan hukuman, maka Datuk Seri Najib mempunyai satu lagi peluang, iaitu di bawah peruntukan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan dan juga Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri yang mana berkaitan untuk membuat permohonan bagi pengampunan. Ya. Jadi bila proses pengampunan mengambil tempat, maka lengkaplah proses 4 kali peluang diberikan kepada setiap mereka yang dituduh bagi memastikan bahawa keadilan tercapai pada akhirnya. Datuk, seperti Datuk sebutkan tadi, iaitu prosiding seterusnya di peringkat Mahkamah Persekutuan itu, apabila semalam kita dimaklumkan oleh Mahkamah Rayuan bahawa Mahkamah Rayuan menolak permohonan di peringkat pembelaan untuk membawa ataupun bukti baharu. Jadi adakah ini bermakna pihak pembelaan boleh membawa bukti baharu yang tidak berjaya dibawa di Mahkamah Rayuan tersebut ke Mahkamah Persekutuan, dan bagaimanakah prosidingnya? Adakah kita akan melihat bahawa lebih ramai saksi-saksi mungkin akan dipanggil dalam peringkat perbicaraan seterusnya ini, Datuk? Baik. Seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, pihak pembelaan under special circumstances mempunyai ruang untuk membangkitkan isu-isu berkaitan dengan keterangan baru. Andai kata mereka dapat buktikan bahawa keterangan baru ini tidak available ketika perbicaraan dahulu, dan keterangan ini adalah satu keterangan yang sahih, keterangan yang relevan, dan keterangan yang akan dibawa ini boleh membangkitkan keraguan yang menasabah terhadap kes pihak pendakwaan.
Tapi ini telah ditolak di Mahkamah Rayuan. Tetapi Mahkamah Rayuan semalam ada menyatakan bahawa mereka boleh mencuba untuk membuat permohonan yang sama di Mahkamah Persekutuan. Ini bermakna memberi ruang kepada pihak pembelaan untuk membangkitkan isu yang sama. Dan andai kata perkara ini dibawa kepada Mahkamah Persekutuan dan katakanlah pihak Mahkamah Persekutuan bersetuju untuk membenarkan keterangan baru ini dibawa masuk dengan syarat memenuhi keempat-empat elemen yang telah dinyatakan tadi, maka bergantung kepada apa yang telah akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan sama ada membenarkan satu ataupun dua keterangan saksi baru untuk dibawa masuk. Ya, kalau dia tidak akan membuka floodgate, dia tidak akan membuka satu prosedur bicara yang baru. Cuma dia hanya diberi peluang lah untuk memberi ruang kepada satu atau kedua saksi yang penting ni tadi, yang relevan, untuk membawa masuk keterangan yang dikatakan boleh membawa manfaat kepada pihak pembelaan. Tapi kita tak pasti. Cuma saya ingin menyatakan bahawa peluang ini masih ada. Pulanglah kepada pihak pembelaan bagaimana mereka nak membawa perkara ini dan bagaimana mereka boleh meyakinkan Mahkamah Persekutuan untuk membenarkan permohonan untuk mengemukakan keterangan-keterangan yang baru ini. Ya, Datuk, antara perkara lain jika boleh saya kongsikan apa yang dimaklumkan oleh rakan tugas langsung dari Istana Kehakiman Putrajaya adalah panel 3 hakim di mana ianya disampaikan oleh pengerusinya Datuk Abdul Karim Abdul Jalil memutuskan bahawa mahkamah mengekalkan denda RM210 juta dan penjara 12 tahun terhadap Datuk Seri Najib Razak, dan beliau berkata ataupun Datuk Abdul Karim berkata mahkamah menolak rayuan Najib, menyebut berkenaan dengan denda dan juga penjara hukuman yang dijatuhkan ke atas Datuk Seri Najib Razak ini. Bagaimana kita ingin memahami proses stay of execution, penangguhan hukuman tersebut, dan juga apakah proses-prosesnya selepas ini yang boleh kita jangkakan sebelum perkara ini ataupun dalam tempoh 10 hari untuk memohon rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan itu, Datuk? Baik, saya percaya ketika ini sedang berlangsung permohonan oleh pihak pembelaan untuk memohon agar hukuman penjara dan juga denda ditangguhkan sehingga ke tarikh rayuan pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan. Saya percaya ini akan berlaku dan memang perlu dilakukan oleh pihak pembelaan. Dan sekarang terpulanglah kepada pihak Mahkamah Rayuan untuk menentukan sama ada wajar atau tidak satu tangguhan pelaksanaan hukuman dikenakan terhadap tertuduh. Antara perkara yang Mahkamah Rayuan perlu lihat di dalam menentukan sama ada membenarkan permohonan pelaksanaan hukuman adalah pertama, kemungkinan tertuduh ataupun mereka orang yang disabitkan tersebut akan tidak hadir pada tarikh rayuan di Mahkamah Persekutuan tadi. The possibility yang mereka tidak akan hadir itu tinggi ataupun sebaliknya. Ataupun possibility orang yang kena tuduh ataupun mereka yang disabitkan ini abscond daripada negara ini dan tidak hadir dan tidak dapat dikesan kemudian hari nanti. Itu adalah satu perkara yang penting yang perlu mahkamah teliti. Yang kedua, mahkamah juga melihat sama ada keterangan cukup kuat, orang kata dalam legal term dia overwhelming evidence terhadap tertuduh yang mewajarkan mahkamah merasakan Mahkamah Persekutuan ada kemungkinan besar akan mengekalkan sabitan tersebut. Tetapi kalau ada isu-isu besar, isu-isu yang kompleks, isu-isu yang perlu ditangani oleh Mahkamah Persekutuan, maka itu boleh jadikan satu alasan baik kepada pihak pembelaan untuk memohon kepada mahkamah untuk memberikan penangguhan kepada pelaksanaan hukuman. Sebab kita perlu ingat, andai kata seseorang itu dihalang ataupun terus diminta untuk masuk ke penjara sedangkan beliau masih ada satu lagi peluang rayuan, ditakdirkan di Mahkamah Persekutuan nanti keputusan adalah sebaliknya, beliau bebas dan lepas dan bebas, apa jadi dengan tempoh pemenjaraan yang setelah beliau jalani itu? Sebab nak tunggu antara Mahkamah Rayuan ke Mahkamah Persekutuan, it will take about a year or two ataupun mungkin 6 bulan. Jadi tempoh 6 bulan ataupun setahun yang telah dijalani oleh seseorang pesalah tersebut, bagaimana kita nak buat ganti rugi? Andai kata keputusan Mahkamah Persekutuan nanti sebaliknya. Kalau RM1 kita bayar, tak ada stay, tak ada tangguhan pelaksanaan hukuman denda,
Bila dibayar, kemudiannya keputusan reverse, dia boleh bayar balik, kerajaan boleh bayar balik wang tersebut. Tetapi kalau custodial ataupun imprisonment sentence, bila dia telah masuk ke dalam penjara, keputusan reverse kemudiannya nanti, siapa yang nak gantikan ganti rugi kepada freedom dia dalam tempoh setahun ataupun 6 bulan tersebut. Sebab kita perlu ingat seseorang itu innocent until proven guilty. Tetapi satu pihak mengatakan bahawa dia telah dibuktikan bersalah. Namun pihak satu boleh berhujah bukti dia salah tersebut betul, tapi masih ada satu lagi peluang di Mahkamah Persekutuan yang mungkin keputusan tersebut akan terbalik, akan memihak kepada pihak pembelaan. Jadi kalau ini berlaku, bagaimanakah kita nak compensate tertuduh tadi yang telah menjalani hukuman setahun ataupun 6 bulan. Jadi inilah perkara yang mahkamah perlu lihat. Adakah keputusan Mahkamah Rayuan tersebut cukup kuat untuk dapat dipertahankan di Mahkamah Persekutuan andai kata kegagalan, andai kata pelaksanaan hukuman tersebut diteruskan tanpa ditangguhkan. Ini perlu diambil kira. Ini adalah antara faktor yang saya sebutkan tadi, Mahkamah Rayuan perlu ambil kira di dalam membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman. Di dalam kes-kes yang berbeza, kalau contohnya kes-kes yang melibatkan jenayah berat, iaitu rompak, kes-kes yang melibatkan bunuh tanpa niat dan sebagainya, ada kemungkinan tangguhan pelaksanaan hukuman tersebut tidak dibenarkan oleh kerana ia menyebabkan satu jenayah yang violent, jenayah yang bahaya kepada orang ramai. Sedangkan dalam kes melibatkan jenayah kepala putih ini, memandangkan dia bukan lagi berada dalam kedudukan yang berkuasa untuk melakukan tindakan salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya, maka tidak ada risiko yang terlalu tinggi untuk dia dibenarkan bebas sementara menunggu keputusan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Itulah yang boleh saya kongsikan bersama. Baik. Terima kasih Datuk Selaluddin Saidin. Kami di Esra Awani juga pihak media masih lagi menunggu summary judgement. Terima kasih atas ulasan yang diberikan oleh Datuk berhubung dengan keputusan oleh Mahkamah Rayuan ini.